KPM. Aduh, kusutlah kepala ni. Cari kerja asyik tak dapat. Pergi temuruga, kena reject. Pergi temuruga, kena reject lagi. Macam manalah. Susahnya nak cari kerja sekarang ni. Aduh, kusutnya. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Saya nampak macam susah hati je. Kenapa, Saya memang tengah susah hati, Cik, sebab saya tengah cari kerja tapi tak dapat-dapat. Mana tahu kalau Cik boleh tolong saya ke? Oh, begitu. Okey, apa kata kalau saya tawarkan kerja pada Encik? Nak tak? Kerja? Ya. Kerja memang saya perlukan, Cik. Saya nak duit sekarang ni. Tapi, kerja macam mana, Cik? Okey, tentang skop kerja, nanti bila temuduga dengan bos saya, Cik akan tahu. Tapi, kerja jangan memilih. Okey, tak apa. Kalau macam tu, boleh tak Cik bagi nombor bos ke? Boleh saya jumpa bos? Macam mana? Okey, saya ada kad. Okey. Okey, saya bagi kad. Baik. Oh, Cik Jafri. Okey, nanti bila temuduga, kita bukan temuduga di syarikat nanti lokasi kita akan bagi tahu. Baik, kalau macam tu esok saya akan call Cik dan saya akan datang ke tempat Cik lah. Ya, betul. Baik, kalau macam tu InsyaAllah kalau saya dapat kerja, Cik. Okey, boleh. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Saya jumpa esok. Okey, kita jumpa besok. Kerja, Alhamdulillah. Bos, kita ada mangsa baru. Okey. Kita jumpa besok, bos. Okey, baik. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi untuk episod kali ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk tingkatan 3 dan sekarang ini Irfan bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Jafri Jaafar dari SMK Seksyen 4 Kota Damansara Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum, cikgu. Apa khabar? Khabar baik. Okey, hari ini macam mana Irfan, okey? Saya macam inilah, sihat. Alhamdulillah. Tadi baru dapat kerja, cikgu. Okey. Dan inilah cikgu kita pada hari ini. Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hasan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Terima kasih, cikgu, kerana turut serta bersama kami untuk kelas kali ini. Jadi, Cikgu Jafri, kita tidak bertiga sahaja kerana saya yakin kita ada murid cikgu yang berada dalam talian sekarang ini. Ya, betul. Jadi, apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Okey. Senyum, Okey, anak-anak murid kita. Okey, anak-anak murid ini daripada SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Okey, saya perkenalkan anak murid saya. Okey, anak murid saya yang pertama, Mahathir Zarik. Okey, murid yang kedua adalah Ahmad Fikri. Okey, murid ketiga adalah Iman Najlah. Okey, dan murid keempat adalah Nur Fazilah. Semuanya dalam keadaan mood yang ceria dan yang juga ingin tahu apa yang kita nak mempelajari pada hari ini. Itu yang kita nak, cikgu. Semangat dan tenaga yang baik untuk mulakan kelas dan pembelajaran untuk hari ini. Jadi kita ada 2 kumbang dan 2 bunga bersama kita dari SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Jadi untuk hari ini, cikgu, sebagai pengenalan ataupun mukadimahnya, apa yang kita nak belajar mengenai pendidikan kesihatan kali ini? Okey, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan kesihatan di bawah bidang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Iaitu 7.0 keselamatan, iaitu tajuk eksploitasi. Eksploitasi? Ya. Okey. Silakan, cikgu. Dan mungkin cikgu boleh terangkan dari segi standard pembelajaran untuk hari ini. Kan? Apa yang kita nak belajar dan apa yang ingin kita cuba capai bersama-sama dengan murid yang berada di sini dan juga yang berada di rumah. Silakan, cikgu. Okey, mengikut pada DSKP, standard pembelajaran pada hari ini adalah 7.1.1 iaitu memerihal maksud dan jenis eksploitasi yang pertama. Yang kedua,
adalah untuk membincangkan punca dan cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi, dan ketiga adalah menilai kesan eksploitasi kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey, bila kita rangkumkan kepada semua sekali, kita nak minta murid untuk dapat mengaplikasi kemahiran kecekapan psikososial, di mana mereka dapat mengelakkan diri daripada berlakunya ataupun dieksploitasi daripada orang lain. Baik, itu yang akan kita cuba capai bersama-sama. Tetapi untuk langkah seterusnya cikgu, apa yang kita akan belajar dan tahu? Okey, kita nak tahu dulu, apakah yang dikatakan dengan eksploitasi? Adakah anda faham tentang eksploitasi? Sekiranya kita nak tahu lebih lanjut mengenai eksploitasi, mari kita lihat pandangan murid dahulu. Jom kita saksikan. Jom. Apa yang saya faham, eksploitasi ialah perbuatan mengambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang demi kepentingan sendiri. Eksploitasi yang saya tahu ialah menjadikan seseorang itu sebagai kedai dadah, mengemis, menyeluk saku, merabut beg ataupun penjualan barang-barang tiruan. Saya pernah dengar eksploitasi yang menggunakan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dipaksa untuk bekerja. Kanak-kanak juga diminta untuk bekerja bagi menjelaskan hutang mereka. Baik, itulah dia paparan video mengenai pandangan murid mengenai eksploitasi. Itu pandangan mereka, cikgu. Mungkin cikgu berjelaskan dari segi pengenalan dan juga maksudnya. Silakan, cikgu. Okey, tadi kalau kita tengok pada pandangan murid tadi, ada yang murid beritahu mengenai eksploitasi. Okey, kita akan tengok apakah maksud eksploitasi. Okey, eksploitasi boleh didefinisikan sebagai perbuatan mengambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang atau sesuatu keadaan secara tidak adil demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Okey, kat sini kata kuncinya adalah mengambil kesempatan ke atas orang lain demi kepentingan dan juga keuntungan diri sendiri. Okey, maknanya sekarang ni, bila kita berada dalam situasi kesusahan, ada orang cuba untuk ambil kesempatan. Kalau kita tengok tadi kan. Unik tadi. Ya. Saya yang memang orang yang tengah cari kerja, tak ada kerja, tak ada duit. Datang seorang lelaki, katanya nak bagi kerja. Ya. Tapi betul ke nak bagi kerja kat saya, cikgu? Okey, dia bagi kerja, tetapi dimanipulasi, maknanya mengambil kesempatan. Bukannya kerja yang kata betul, tapi dia ada kerja lain. Kerja lain. Yang menyebabkan orang yang minta kerja tu dia tak tahu apa yang dia buat sebenarnya. Baik. Dan keuntungan akan diberikan kepada pihak yang beri kerja itulah. Ya, betul. Macam tu. Jadi itulah sedikit sebanyak maksud eksploitasi. Ya, betul. Kata kunci tadi, mengambil kesempatan terhadap atas orang lain demi keuntungan dan juga kepentingan diri sendiri. Okey, baik. Itulah dia sedikit pengenalan mengenai topik kita pada hari ini, iaitu mengenai eksploitasi. Ada lagi, cikgu, untuk segmen ini? Ya, tak ada. Tak ada, dah selesai dulu dan kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Jafri. Ya, bersama lagi dengan saya. Baik, cikgu, untuk segmen kali ini pula, apa diskusi kita? Tadi kita dah tahu eksploitasi itu apa. Ya. Mungkin sekarang ini cikgu nak ceritakan mengenai kepelbagaian eksploitasi. Silakan, cikgu. Okey, tadi kita tahu mengenai maksud eksploitasi. Lepas ni kita nak tahu apakah jenis eksploitasi. Okey, sebelum saya teruskan kepada jenis eksploitasi, saya nak tanya murid saya lah. Okey, saya nak tanya Fikri. Fikri, anda disuruh. Ya, silakan. Fikri. Apakah jenis eksploitasi yang anda tahu? Saya pernah tengok kat TV mengenai eksploitasi buruh ni, cikgu.
mereka menggunakan kanak-kanak untuk jadi pekerja. Ada juga yang gunakan kanak-kanak untuk mengemis. Okey. Okey, betul Okey, itu adalah salah satu jenis eksploitasi. Nanti kita akan masukkan ke dalam jenis-jenis eksploitasi yang saya akan kongsikan. Silakan. Okey, bagus Fikri, terima kasih. Okey, saya akan teruskan kepada jenis-jenis eksploitasi. Okey. Di dalam buku teks tingkatan 3, halaman 177 hingga 181 mengenai eksploitasi. Okey, dalam buku teks ada 9 jenis eksploitasi. Hari ini saya akan kongsikan 6. Okey, 6. Okey, itu. Okey, pertama adalah eksploitasi seksual. Okey, kedua adalah kahwin paksa. Ketiga adalah pedofilia. Yang keempat adalah eksploitasi buruh. Dan kelima adalah eksploitasi untuk melakukan jenayah dan last sekali mengupah kanak-kanak untuk menjadi askar. Okey, ini 6 daripada 9 dalam buku teks cikgu. Ya, betul. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks ya. Okey, kita pergi satu persatu. Okey. Yang pertama. Pertama adalah eksploitasi seksual. Okey, berbentuk penipuan, paksaan atau memujuk seseorang untuk terlibat dalam sesuatu pelakuan seksual. Okey, maknanya ni dia mengambil kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih kepada seksualiti. Okey, aktiviti seksual seperti pelacur, tukang urut, agensi teman, seks cyber dan sebagainya. Bagaimana ini berlaku? Okey, contohnya macam tadi, Ifan cari kerja. Cari kerja. Okey, Ifan sebenarnya nak cari kerja, tak tahu kerja apa. Belum tahu. Yang Ifan tahu, Ifan nak duit je cikgu. Ya, tapi bila dah pergi temu duga, rupa-rupanya dia kata, okey, kita akan tawarkan kamu untuk menjadi tukang urut. Okey. Dengarnya macam biasalah tukang urut tu memang Ya, normal betul. lah. Okey, lepas tu macam Ifan kata, saya tak tahu macam mana nak urut buat tukang urut ni kan. Tak apa, kita akan ajar. Okey, rupa-rupanya pada masa yang sama dia melakukan sesuatu yang orang kata lebih buruk. Bukan saja tukang urut. Okey, mungkin kalau sekiranya dia jantina perempuan, mungkin dia akan pergi kepada pelacuran dan sebagainya. Sangat bahaya. Okey. Nampaknya itu adalah kata apa strategi untuk diri kita dieksploitasi di mana awal-awalnya dia kata okey itu je kerjanya. Tapi lama kelamaan kerja itu mungkin berubah dan lebih berbahaya. Ya, ada juga yang macam kita masuk dalam perfilman Okey, macam contoh Ifan. Okey, saya akan bagi kamu sebagai pelakon. Jadi suka tak? Suka. Mestilah suka cikgu. Okey. Tapi pada masa yang sama dia ada agenda lain. Okey, dia buat pula filem-filem yang lucah dan sebagainya. Okey. Dan juga dia kiranya kalau macam kita dah berada dalam kumpulan tersebut, dia akan cuba buat ugutan. Itu yang susahnya nanti bahayanya untuk eksploitasi seksual. Baik. Okey. Itu yang pertama. Yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, yang kedua adalah kahwin paksa. Okey, di mana ibu bapa yang memaksa anak-anak mereka berkahwin dengan individu tertentu. Okey, di mana kanak-kanak ataupun orang dewasa, ini mungkin diugut secara fizikal, seksual atau dikenakan tekanan dan psikologi yang tinggi untuk memenuhi kehendak mereka. Okey, macam mana? Apa yang Ifan faham? Kahwin paksa ni. Kahwin paksa ni maksudnya individu itu tidak dapat memilih pasangan hidup mereka sendiri dan mereka akan dipaksa melalui kekerasan mungkin dan juga ugutan ataupun perlakuan secara seksual. Okey, maknanya kahwin paksa ni kalau kita tengok dulu-dulu lah zaman dulu lah. Ibu bapa kadang dia mengaturkan anak-anaknya. Okey, kadang-kadang dia pergi ke arah positif, betul. Okey, kadang-kadang ada yang mak dengan ayah okey, tapi anak tak okey dengan pasangan dia. Okey, itu adalah aturan. Tapi kat sini kahwin paksa maknanya ada individu yang mengambil kesempatan. Contoh, okey, contoh Ifan, Ifan ayah. Okey, ada anak perempuan. Okey, saya adalah orang yang Ifan pinjam duit. Okey. Baik. Saya pinjam duit dengan cikgu lah contohnya. Ya, betul. Okey. And then lepas itu, okey, saya mengambil kesempatan. Okey, saya kata, okey, kita boleh selesaikan hutang ni dengan cara kahwinkan anak awak dengan saya. Macam tu cikgu. Maknanya dia tak ada duit untuk bayar hutang tu, dia macam jual anak dia cikgu. Ya, betul, itulah kerana mengambil kesempatan untuk keuntungan dia.
Okey, itu maknanya kahwin paksa. Bukannya macam kita rasa ibu bapa dah aturkan, lepas tu anak tak nak dengan pasangan, itu lain. Itu lain. Tapi paksa ni lebih kepada mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan. Itulah kata kunci cikgu ya. Ya, betul. Baik, yang ketiga cikgu. Seterusnya pedofilia. Ini memang sangat gerun dan juga kita takut. Sebab apa? Orang dewasa yang mengambil kesempatan juga untuk memenuhi kehendak nafsu seksualnya ke atas individu di bawah umur. Pedofilia mungkin berlaku secara fizikal dan secara maya dengan adanya perkembangan media sosial. Sekarang ni kita tengok banyak media sosial, betul? Setuju. Dan sekarang ni memang kalau kita tengok kebanyakannya informasi itu senang terdedah. Betul. Dengan ambil gambar, lepas tu masukkan alamat-alamat dekat dalam laman web. Yes. Lepas ni yang jadi mangsa ni, orang-orang ni dia akan tengok apakah aktiviti yang selalu dia buat. Baik. Terutamanya kalau dia nampak dia dah selalunya kalau kanak-kanak ataupun remaja, sebenarnya remaja dia suka pada aplikasi-aplikasi yang sekarang ni yang terkini, dan kat sinilah dia mengambil kesempatan. Betul. Sama ada fizikal tu maknanya mungkin dia buat perjumpaan. Mungkin letak muka lain. Kata mukanya umur 17 yang datang 40. Kan? Ataupun dia dah buat pertemuan di taman, contoh. Tapi kat situ dia kena pula jerat kat situ. So kat sini pedofilia ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Dan juga penggunaan media sosial tu kena terkawal. Betul. Jangan kita sentiasa untuk macam mendedahkan lokasi kita di mana, kita tengah buat apa, jangan. Sebab itu mungkin mendedahkan kita kepada pedofilia di luar sana. Betul cikgu? Betul. Pentingnya kita tahu batas-batasan penggunaan media sosial. Baik. Seterusnya. Yang keempat, silakan cikgu. Eksploitasi buruh. Di mana kanak-kanak di bawah umur dipaksa untuk bekerja. Di mana paksaan ini mungkin wujud dalam bentuk kekerasan, penderaan atau keganasan. Kanak-kanak ini diminta juga untuk bekerja untuk menjelaskan hutang keluarga. Kalau kita tengok kebanyakannya kanak-kanak yang umur 18 tahun ke bawah ni dipaksa untuk bekerja. Betul. Selalunya kalau kita tengok masalah dari segi sosioekonomi keluarga. Dan juga ada juga ibu bapa yang menyuruh untuk anak kerja. Tak payahlah pergi sekolah, kita saya nak awak kerja untuk dapatkan duit keluarga. Sebab itulah kita kena ada kesedaran. Supaya sepatutnya kanak-kanak ni pergi mana? Pergi ke sekolah dan menuntut ilmu, cikgu. Ya, betul. So kita perlu atasi masalah ini. So ini adalah jenis eksploitasi, eksploitasi buruh. Baik, yang seterusnya. Yang seterusnya. Tadi yang keempat itu eksploitasi buruh. Eksploitasi melakukan jenayah. Menjadi keldai dadah, mengemis, menyelot saku, merakut beg dan juga penjualan barang-barang tiruan. Saya nak tanyalah Irfan kan. Ya, saya. Apa yang Irfan tahu tentang keldai dadah ni? Keldai dadah ni cikgu di mana mereka menggunakan kanak-kanak ini sebagai perantara untuk menjual dadah, cikgu. Kalau kita tahu keldai dadah ni maknanya dia adalah pengantara. Betul. Maknanya dia membawa sesuatu kepada pelanggan. Kat sini bila kata eksploitasi untuk melakukan jenayah, dia adalah satu sindiket. Sindiket ni adalah kumpulan-kumpulan yang membuat kerja-kerja haram ni lah. Dia akan rekrut, ataupun akan ambil kanak-kanak ataupun remaja untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Contohnya, kalau kata untuk kumpulan ni kamu pergi buat untuk ragut beg. Kalau kamu tak dapat ragut beg hari ini, kamu tak makan. Maknanya itu kat situ ada ugutan. Ada ugutan. Penjualan barang-barang tiruan. Contohnya, kita sekarang ni kadang beli dekat talian dan juga kadang-kadang beli tak tengok pun dia punya ketulinan barang. Dah beli sampai kadang 200-300, sampai 1000, sampai kat rumah tengok tiruan sebenarnya. Tiruan sahaja. Maknanya itu adalah eksploitasi jenayah. Cikgu Irfan nak tanya, kenapa kanak-kanak ni lebih menjadi target kepada contohnya sindiket keldai dadah ni? Kenapa? Sebenarnya persoalan Irfan tu ada dalam punca nanti. Baik. Kalau tahu apa puncanya, jangan kata apa tinggalkan episod kali ini. Teruskan bersama kami. Baik cikgu, itu yang kelima. Yang keenam cikgu. Yang terakhir,
okey, tentang mengupah kanak-kanak sebagai askar. Okey, yang ini alhamdulillah okey dekat negara kita tidak ada. Okey, sebab kita punya pertahanan okey dah ada dia punya limitasi umur. Okey, dan yang ini dia memerlukan kepada sebaran macam kita tengok kat sini, pihak-pihak tertentu menggunakan kanak-kanak untuk mempertahan dan juga menyebarkan ideologi terpesong mereka, selalunya macam ajaran sesat dan sebagainya lah. Okey, menggunakan kanak-kanak, sebenarnya kita tak boleh menggunakan kanak-kanak untuk tujuan pertahanan dan sebagainya. Okey, macam saya cakap tadi, macam Irfan juga cakap tadi, kanak-kanak perlu berada di sekolah, okey, belajar dan juga kena tahu apakah maksud dari segi sasiah, okey, dan juga perlakuan untuk berada di dalam dunia persekitaran. Okey. Okey, kita tadi dah sebut pada 6. Okey, kita ada 6 jenis ekspektasi. Okey, sekarang ni kita nak buat kita nak uji murid kita lah. Boleh? Okay. Uji minda murid-murid yang berada di antara sekarang ni. Jom. Okey, dekat depan kita ni kita ada kad. Okey, Irfan ambil kad. Baik, Irfan ada. Okey, Irfan angkat dulu cikgu Okey. Irfan ada 3. Cikgu punya? Okey, saya ada. Okey, kita ada 1 2 3 4 5 6. Baik. Okey, dekat kita punya kad ni, okey. Kita nak minta okey anak murid kita untuk pilih satu kad, okey, dan juga kita nak uji, okey, apakah jenis ekspektasi yang mereka faham tadi. Okey. Baik, kita mulakan dengan Nur Fazilah. Okey, pilih kad nombor berapa? Pilih dulu dan kita akan pusingkan kad ni dan beritahu apa jenis ekspektasi. Silakan. Nombor 2, cikgu. Okey, Fazila pilih nombor 2. Nombor 2, ya. Nombor 2 dekat tangan Abang Irfan iaitu kahwin paksa. Kahwin paksa. Okey, sila jelaskan. Kahwin paksa ia satu perkahwinan yang berlangsung tanpa persetujuan atau kehendak seseorang itu. Perkahwinan paksa berbeza dengan perkahwinan disusun, iaitu disetujui oleh kedua pihak, di mana kedua pihak berkemungkinan bersetuju dengan bantuan ibu bapa atau pihak ketiga. Okey, betul Okey, tepuk sikit untuk Nur Fazilah. Okey. Maksudnya cikgu, ada kata kunci di situ iaitu persetujuan ataupun konsensus. Ya, betul. Kalau tak ada persetujuan tu, maknanya itu boleh dijadikan sebagai kahwin paksa. Ya, dia mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan. Tadi Fazilah dah jawab betul. Bagi satu bintang. Satu bintang. Jadi boleh kena lukis cikgu Ya, lukis. Kena lukis bintang. Minta maaf kalau tak cantik sangat bintang ni, tapi tak apa, kita cuba. Macam manalah Irfan punya bintang tu. Okey. Bolehlah cikgu Satu bintang untuk satu Fazila. bintang. Okey, terbaik. Baik. Okey, seterusnya saya minta Nur Iman Najla pilih kad anda. Silakan. Nombor berapa? Saya nak nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 kat Irfan juga. Iaitu Okey. pedofilia. Pedofilia. Okey, silakan Nur Iman. Orang dewasa yang mengambil kesempatan untuk memenuhi kehendak nafsu seksualnya ke atas individu-individu di bawah umur. Seperti penderaan seksual, pornografi kanak-kanak serta pendedahan tidak bermoral berkaitan kanak-kanak. Okey, betul Okey, tepuk sikit. Baik, tahniah. Okey, good. Okey, betul tadi pedofilia yang kita tahu tadi, okey, orang dewasa mengambil kesempatan okey terhadap bawah umur. Kanak-kanak yang Kanak-kanak, bawah ya umur, betul. bawah 18 tahun. Okey, betul Okey, terima kasih. So, kita ada lagi. Cikgu nak bagi bintang dulu? Bagi satu bintang. Saya lupa. Okey, Iman satu bintang. Satu bintang. Okey. Adakah bintang itu bersinar? Bersinar di situ. Baik. Okey, kita Itu yang teruskan kepada kita lagi dua orang jejaka. Okey. Mahathir, saya pilih kad anda. Silakan. Saya pilih kad nombor 4. Kad nombor 4. Okey, ada dekat saya. Okey, mengenai eksploitasi buruh. Silakan. Okay. Eksploitasi buruh ni bermaksud kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun, mereka dipaksa untuk bekerja. Paksaan ini mungkin wujud dalam bentuk kekerasan, penelaan atau keganasan. Sebagai contoh eksploitasi buruh yang sering berlaku adalah kanak-kanak dipaksa bekerja untuk membayar hutang keluarga. Okey, macam yang saya cakap tadi, okey, penggunaan kanak-kanak ni untuk bekerja supaya mendapatkan duit untuk keluarga. Betul. Okey, dan juga bentuk-bentuk paksaan yang lain. Okey, betul. Terima kasih Mahathir. Satu bintang. Satu bintang untuk Mahathir. Okey. Okey, baik. Abang Irfan akan letakkan dulu di bawah ini. Okey.
Okey, kita tinggal lagi seorang lagi jejaka. Iaitu Okey, Ahmad Fikri. Silakan Fikri. Nombor berapa yang Nombor Ahmad berapa? Dan nombor 5. Nombor 5. Okey, dekat cikgu Kak lah. cikgu juga. Okey, eksploitasi untuk melakukan jenayah. Apa yang saya faham, eksploitasi untuk melakukan jenayah ialah sindiket yang menggunakan orang lain untuk menjadi kedai dadah, mengemis, penyalut saku, meragut beg dan penjualan barang-barang tiruan. Okey, betul Okey, tepuk sikit untuk Ahmad Fikri. Baik. Okey. Bila kita tahu tadi eksploitasi tentang jenayah, okey, tadi kedai dadah, okey, tentang apa ni barang tiruan dan sebagainya. Itu kita kena tahu jenis-jenis eksploitasi yang ada. Okey. Baik cikgu, jadi adakah Fikri juga layak dengan 1 bintang? Ya, Fikri pun 1 bintang. Cemerlang jawapannya 1 bintang okey. untuk Fikri. Baik, kita pun dah selesai dari mana kita dah faham mengenai jenis-jenis eksploitasi dan sekarang ni kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan dan juga Cikgu Jafri tentunya dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan. Untuk segmen kali ini kita akan pindah kepada subtopik seterusnya iaitu kesan dan punca eksploitasi. Jadi cikgu jom kita mulakan. Okey, tadi ada Irfan kata kan mengenai kenapa kita gunakan kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak yang mudah digunakan dan senang dijadikan sebagai target cikgu? Okey, kat sini kita ada 3 perspektif yang kita akan tengok iaitu dari segi individu, okey, keluarga dan juga komuniti. Okey, kita tengok yang pertama. Punca dari segi individu dulu ya. Okey, punca eksploitasi daripada individu adalah individu yang dieksploitasi. Okey, ini mengalami sesuatu kekurangan dari segi aspek keupayaan fizikal, intelek dan juga emosi. Okey, di mana mereka ni ditindas. Okey, kerana datang daripada golongan kurang berupaya. Contohnya, okey, kategori yang tiada pengawasan ataupun tiada penjagaan daripada ibu bapa. Okey, dan seterusnya adalah dia tidak ada pendidikan tinggi. Okey, kurang pasti tentang hak mereka dan tak berani untuk menyuarakan perasaan. Okey, apa yang saya boleh rangkumkan kat sini ialah individu kat sini dia tidak ada pendidikan yang tinggi. Okey, yang mudah untuk terkena eksploitasi. Baik. Okey, kemudian juga dia adalah sekiranya dia kena eksploitasi contohnya. Okey, dia tidak tahu macam mana nak suarakan. Dia tak tahu apakah hak-hak dia Ya, sebagai betul. seorang Contohnya rakyat macam Malaysia. contohnya analogi adalah saya. Okey, saya terkena. Okey, so macam mana dekat siapa saya nak cerita? Okey, adakah kalau saya cerita orang dengar? Betul. Okey, takut-takut nanti bila kita cerita, tiba-tiba orang yang sindiket tu dengar, kita pula kena pukul dan sebagainya. Okey, ini sebenarnya punca-puncanya di mana tiada pendidikan, okey, dan juga kita punya persekitaran, okey, dari segi golongan tidak berupaya. Contohnya, okey, macam tadilah saya ambil kesempatan saya tengok okey, yang individu ni dia tidak ada pengawasan siapa-siapa. Okey, so kita ambil kesempatan kepada orang tersebut. Itu adalah punca-puncanya. Okey, itu adalah tentang individu. Okey, seterusnya kita pergi kepada perhubungan keluarga. Okey, yang pertama adalah berlaku dalam perhubungan keluarga yang bilangan ahlinya ramai dan status ekonomi keluarga yang rendah. Macam saya cakap tadilah. Okey, bila kita dalam satu keluarga yang ramai dan juga status ekonomi dia yang rendah, menyebabkan ada konflik dalam keluarga. Okey, contohnya siapa yang akan pergi kerja, okey, siapa yang pergi sekolah. Okey, kadang-kadang ada sampai kata semua tak payah pergi sekolah. Okey, tak ada duit dah untuk nak nak BIE dan sebagainya. Kalau nak beli telefon, siapa yang akan dapat? Ya, betul. Jadi di situ menunjukkan bahawa kalau sekiranya tiada duit dalam keluarga itu, maka berlakulah pelbagai konflik. Ya, betul. Kat sinilah orang ambil kesempatan tadi. Okey. Yang kedua adalah penggunaan bahan terlarang seperti alkohol, dadah dan sebagainya. Mereka ini dinafikan peluang pendidikan dan disuruh membantu untuk mengurangkan beban. Okey. Sekiranya kalau contoh untuk
kata saya adalah seorang penagih dadah, contoh bekas. Okey, kemudian saya keluar, and then bila saya nak cari kerja kadang-kadang susah sebab apa? Penerimaan orang, masyarakat, betul. Okey, dan juga kalau dekat keluarga, okay, mungkin dia akan cakap okay, tak payah lagi kerja, okay, orang pun tak nak ambil dan sebagainya. Okay, dan ini akan dinafikan peluang. Dan juga masa kita nak suruh untuk dia bekerja pun nanti kata tak perlu. Okay, hanya duduk di rumah saja. Okay, sebab ni takut nanti cemuhan dan sebagainya. Okay, ada juga yang disuruh okay, bantu keluarga untuk cari kerja. Okey, macam ibu bapa duduk di rumah, okey, minta untuk anak-anak mungkin 2-3 orang kerja untuk menampung keluarga. Okey. Seterusnya adalah mereka diajar kembaran asal saja dan mungkin bekerja sebagai buruh kasar. Okey. Ini sekiranya saya cakap tadi penting dan pentingnya pendidikan. Sebab apa? Bila kita tak pentingkan pendidikan, okey, bukan saya kata benda ni benda yang tak bagus. Okey, sebenarnya pendidikan ni akan menjamin masa depan. Setuju. Okey, kalau kita hanya ada satu skill ataupun hanya benda tu saja kita boleh buat, so kita tidak ada orang kata penjaminan untuk penambahan kerjaya dan sebagainya. Betul, cikgu. Okey, contoh kalau macam saya tak belajar dan sebagainya, saya buat hanya untuk ni pasang konkrit dan sebagainya. So itulah sampai saya tua. Baik, sebab itulah kita kena pelbagaikan ilmu dalam diri kita. Sebab ilmu ini merupakan kelangsungan hidup, cikgu. Ya, betul. Sebab itu jangan cakap tadi pentingnya pendidikan, jadi jangan lupa untuk tengok Didik TV juga. Okey, dekat sini adalah kelompok keluarga memainkan peranan penting. Okey. Baik, seterusnya ini adalah lebih besar lagi kepada komuniti tempatan dan masyarakat. Okey, di mana amalan setengah komuniti tempatan iaitu perempuan tidak diberi hak yang sama dengan lelaki. Okey, setengah tempat pula kanak-kanak lelaki mungkin diminta untuk bekerja mencari nafkah untuk hidup. Okey, dan seterusnya masyarakat kurang diberi pendedahan mengenai eksploitasi dan juga kurang sensitiviti menjadikan kes ini tidak dilaporkan. Okey, ada juga yang ini komuniti di mana dia melihatkan perempuan tak perlu kerja, lelaki saja. Lelaki saja. Okey, okey, dan juga ada yang menyifatkan bahawa perempuan dengan lelaki tidak sama hak. Okey, boleh kita katakan perempuan berada di rumah, lelaki bekerja. Okay. Bila ada stigma tersebut, terjadilah kanak-kanak pun menjadi buruh kerja. Okey, tentunya kanak-kanak lelaki bekerja. Dari kecil bekerja. Ya, betul. Okey, kadang-kadang bila satu komuniti itu dah berada dalam situasi eksploitasi, okey, dia dah kurang pendedahan kepada lebih kepada dunia luar. Okay, dan menyebabkan kes-kes tersebut tidak dilaporkan. Sebab benda tu menjadi satu norma dalam komuniti tersebut. Walaupun kalau dia nampak pun dia kata tak apalah, selagi tak kacau aku, benda tu tak apa. Tak ada masalah. Ini yang kita nak, kalau boleh kita nak hindarkan benda ni. Okay, komuniti memainkan peranan supaya kesejahteraan kepada semua masyarakat. Baik. Okey. Okey. Okey, ini ada 3 tadi. Kita ada individu, keluarga dan juga masyarakat. Okey. Tanya ada Kenapa, cikgu? ada murid macam nak tanya. Ada murid tanya cikgu? Cikgu. Ya, Fazilah. Fazilah tanya apa tu? Nampaknya Fazilah hilang di radar seketika. Jadi mungkin cikgu boleh nak teruskan dulu atau bagaimana? Okey, saya teruskan. Okey, ada lagi mungkin ada murid nak tanya? Cikgu. Okey, Ahmad Fikri. Silakan. Cikgu, saya nak tanya cikgu kepada Iman, kalau keluarga kepada siapa? Boleh Fikri kuatkan sikit, kurang jelas. Kalau nak elakkan diri daripada eksploitasi pula, bahagian keluarga macam mana? Ahmad Fikri tanya dengan siapa? Iman. Tanya dekat Iman. Ingat tanya dengan saya. Okey, Iman. Okey, macam mana Iman? Saya rasa cara terbaik untuk menghalang daripada berlakunya keadaan ini adalah dengan meningkatkan taraf mutu kehidupan mereka dengan menyediakan peluang pekerjaan dan melalui pendidikan. Okey, tadi macam saya sebut tadi Iman tadi bercerita tentang komuniti, bagaimana cara nak mengelakkan diri tadi. Okey, perlukan ada pendidikan. Baik. Apa saja yang kita berada dalam komuniti, keluarga dan individu, pendidikan adalah nombor 1. Okey, sebab itulah kita perlukan
okey, pendidikan supaya kita dapat mengelak daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sama juga macam komuniti tadi. Okey, walaupun kita tahu ada juga dalam masyarakat tersebut yang tidak dilaporkan sebagainya, okey, sebagai kerajaan dan sebagainya membuat kempen. Kempen kesedaran, lepas tu membuat penguasaan. Okey, pergi ke tempat-tempat tersebut untuk tengok bagaimana keadaan berlaku. Okey. Baik. Itu yang pertama. Mungkin ada lagi soalan atau bagaimana cikgu? Ada lagi soalan? Tadi Fazilah tadi murid-murid tengah berdiskusi antara satu sama lain. Ya, Fazilah. Saya nak tanya Mahathir. Tanya Mahathir. Okey, tanya Mahathir. Silakan. Okey, nampaknya sangkut lagi. Masih ada masalah teknikal, tapi tidak apa, kita boleh teruskan lagi cikgu. Okey, kita dah habis pada punca. Okey, sekarang ni kita nak tengok pada kesan. Okey, dah kita tahu punca, apakah kesan eksploitasi kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey, kita nak minta anak-anak murid kita ni untuk jelmakan kesan-kesan tersebut dalam peta pemikiran I-Think. Boleh ya anak murid? Boleh cikgu. Okey, sekarang ni kita mulakan untuk buat kesan dalam bentuk peta I-Think. Okey, kita bagi sedikit masa kepada mereka untuk siapkan peta I-Think ni. Jadi mungkin kita boleh berdiskusi antara kita dulu cikgu. Mungkin dari segi kesan cikgu, banyak impaknya di mana sekiranya berlaku eksploitasi terhadap diri kita, terutamanya kepada kanak-kanak. Jadi mungkin cikgu boleh jelaskan sedikit dari segi itu untuk kanak-kanak ni, mungkin dari segi psikologinya ataupun mental dan juga fizikalnya bagaimana. Okey, kalau kita tengok pada kanak-kanak ni, dia lebih kepada mengikut. Turut kepada kesan tadi. Individu ataupun kanak-kanak ni lebih kepada menurut apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Sebab mereka ini bagi saya belum mampu untuk berfikir secara jauh. Ya, betul. Sebab tadi tu kita kata bila pendidikan tu, sebab itulah eksploitasi ini dimasukkan dalam buku, supaya lepas ini murid ataupun kanak-kanak dapat tahu apakah langkah-langkah untuk mengatasi. Saya tengok murid-murid ni dah siap dah. Dah bersedia ke rakan-rakan di Google Meet sekarang ni? Dah siap? Sila tunjukkan hasil. Kita tengok dulu hasil peta I-Think mereka. Wow. Berwarna-warni. Dari segi kesan eksploitasi. Macam mana cikgu? Komen sedikit mengenai prestasi mereka setakat ini. Setakat ni saya berpuas hati. Kerana mereka dapat menghasilkan, dapat menjelmakan kesan-kesan tersebut dalam peta I-Think. Dan juga saya nak minta dua orang untuk menyatakan apakah kesan-kesan yang mereka tulis tersebut. Baik, seorang saja boleh cikgu? Seorang. Siapa tu insan yang terpilih? Silakan. Saya minta Iman. Untuk jelaskan kesan-kesan eksploitasi. Silakan. Antara kesan eksploitasi ialah menyebabkan seseorang itu ketidakupayaan berfikir secara rasional, iaitu melihat sesuatu yang negatif sebagai logik. Contohnya, menganggap berbohong bukan sesuatu kesalahan. Selain itu, institusi kekeluargaan akan runtuh dan berlaku perpisahan. Anak-anak punya berharap dengan masalah lari dari rumah, bunuh diri atau melakukan aktiviti tidak bermoral. Kesan tu banyak di mana bila seorang terjebak dengan eksploitasi ni, dia akan fikirkan benda yang salah tu betul. Dia akan menjadikan itu sebagai satu norma cikgu. Ya, betul. Apa yang salah tu dia cakap betul je. Contohnya kalau dia ragut beg, betul je aku buat ni kan, tak ada salah pun kan, sebagainya. Maknanya kat tadi bila Iman tadi ada bagi tahu, tidak berfikir secara waras ataupun tidak tahu apakah implikasi selepas itu. Kadang-kadang kita tengok bila dia ragut beg ni, dia tak tahu lepas tu dia kena tangkap dan sebagainya. Ini menyebabkan kesan-kesan tersebut boleh mendapatkan kesan buruklah kepada mereka. Jadi cikgu, berdasarkan jawapan Iman tadi, adakah dia layak dapat bintang? Kita bagi Iman 1 bintang. 1 bintang dulu. Baik. Tadi sebab ada murid bertanya dengan kawan-kawan dia. Ada diskusi tadi. Kita bagi semua sekali
Semua satu bintang. Okey, baiklah. Abang Irfan okey. akan lukis dulu. Mungkin cikgu sama-sama itu boleh jelaskan lagi dari segi kesannya sebelum kita berhenti berehat. Silakan cikgu. Okey. Okey, Irfan akan lukis dulu. Okey, silakan cikgu. Baik, dari Okey, segi ini kesan-kesan. adalah antara kesan eksploitasi. Okey, di mana tadi perkembangan mental lambat. Dan lambat maknanya tadi bila dia nak dapat sesuatu informasi dia lambat proses. Okey, dia kata betul ke aku buat ni? Dan sebagainya. Okey, ketidakupayaan berfikir secara logik tadi, sama ada betul ataupun salah. Okey, mudah terpengaruh dan melakukan aktiviti tidak bermoral. Ini macam tadilah, okey, buat curi barang, okey, merompak dan sebagainya. Okey, kesihatan diri akan terganggu. Sebabnya kalau kita tengok bila tentunya bekerja, selalunya kita kerja berapa? Dalam 5 jam, 6 jam. Ada juga yang sampai kerja 12 jam, 13 jam. Okay, kadang-kadang tak bagi makan pun. Contohnya cikgu, okey. kalau macam kita nampak sedikit pengemis di luar sana kan? Ya. Mereka kerja dari pagi sampai malam cikgu. Ya, betul. Kadang-kadang dia ada pula, okey. Kalau tak dapat serta kalau tak dapat berapa jumlah, jangan balik. Okey, dan juga dia dah diperhatikan oleh orang-orang dia. Okey. Itu bahaya Okey. Satu lagi kesan adalah masalah dalam institusi kekeluargaan. Memang kita tahulah bila apa-apa saja masalah dia akan berbalik kepada diri sendiri dan juga keluarga. Okey, sekiranya kalau dia berada dalam komuniti, okey, masyarakat juga terpalit dengan kesan tersebut. Baik, itulah antara kesan-kesan eksploitasi terhadap diri kita cikgu Ya. Baik, kita memang tak nak ada eksploitasi dalam diri kita dan kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Pendidikan Kesihatan bersama dengan Cikgu Jafri. Okey. Ya. Untuk segmen kali ini cikgu, Ya. rasanya cikgu akan pindah pula ke topik seterusnya iaitu kecekapan psikososial. Ya, okey. Tadi kita dah tahu mengenai saya ulang semula. Okey, maksud, punca, okey, kesan dan juga cara mengelakkan diri daripada individu, keluarga dan juga masyarakat. Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana murid-murid kita ni okey menjana idea. Okey, kemahiran kecekapan psikososial ni adalah cara bagaimana untuk mengelakkan diri daripada terjadinya perkara-perkara yang tidak yang negatif lah. Okey, dan juga sekiranya perkara itu adalah positif, macam mana mereka meneruskan aktiviti tersebut. Baik. Okey, dekat sini bila dalam masuk dalam eksploitasi, saya akan tanya kepada murid, bagaimana mereka menjana idea, untuk mengelakkan diri daripada terkena eksploitasi. Okey, saya tanya kepada diri mereka sendiri. Okey, baik, saya akan bagi situasi. Okey, saya akan tanya kepada murid. Okey, sila dengar. Okey, situasinya adalah, sekiranya kalau kamu mendapat satu tawaran kerja, dengan gaji yang lumayan, tetapi anda tidak tahu apakah latar belakang pekerjaan tersebut, apakah yang anda lakukan ataupun apakah tindakan anda. Dah fikir belum? Baik, murid-murid di rumah juga boleh turut serta Boleh, kami di sini. yang di rumah pun boleh turut serta, kerana ini lebih kepada kita nak tahu bagaimana kamu mengelakkan diri daripada terkena eksploitasi. Okey, kita cuba Ahmad Fikri. Bagaimana menjana idea? Silakan. Kalau saya akan menyiasat dahulu latar belakang aktiviti pekerjaan tersebut. Jika saya menjumpa perkara yang mencurigakan, saya akan menolak tawaran gaji itu dan akan melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Okey, nampak tak dia punya flow dia, di mana dia tengok dahulu siasat. Siasat dahulu apakah pekerjaan yang diberi. Okey, kalau tengok gaji tu terlalu besar, kita Macam pun pelik je. tiba-tiba nak kerja 20,000. Kerja apa tu? Kerja apa kan? Okey, dan juga sekiranya kalau memang mencurigakan,
laporkan kepada Pihak pihak berkuasa. Okey, kita cuba lagi. Okey, seorang siapa nak cuba? Seterusnya. Siapa nak cuba? Angkat tangan. Okey. Okey. Silakan Iman. Iman. Kalau saya akan cuba dapatkan maklumat berkenaan pekerjaan tersebut supaya tiada terperangkap dengan tawaran gaji yang besar tanpa mengetahui implikasinya. Okey, lebih kurang sama juga macam Fikri tadi. Maknanya apa? Sekarang ni bila kita tengok kalau murid dapat menguasai, maknanya dia dapat siasat. Dia tahu perkara itu tak betul dan sebagainya. Dia cuba untuk mendapatkan maklumat. Bila maklumat tu ada, barulah boleh kita buat tindakan. Contohnya kalau macam saya bagi tawaran kerja dekat Irfan, tapi Irfan terus dia nak pergi. Terus dia terima. Sebab apa? Sebab dapat gaji yang lumayan. Kan? Tiba-tiba saya mesej tu, besok Irfan datang kerja, saya bagi 5,000 sebulan. Mestilah nak kan? Ya. Tapi Irfan sepatutnya fikir dulu dan siasat latar belakang pekerjaan itu apa sebenarnya kan? Ya, betul. Okey. Itu adalah antara cara untuk mengelak. Kita minta seorang lagi boleh? Baik, saya minta Fazilah. Saya pula akan menyiasat pekerja-pekerja di situ. Dahulu sebelum bekerja di situ, bagi memastikan kerja yang dibuat itu sahih dan tidak perkara yang tidak Okey, kat sini kita ada tambah satu. Di mana dia menyiasat. Seterusnya dia tahu adakah pekerjaan tu sahih. Adakah betul? Kadang-kadang kita pergi tempat kerja tu kita akan tengok, betul ke? Adakah syarikat tu ada ataupun syarikat itu tidak ada sebenarnya. Itu pun salah satu daripada cara untuk kita nak mengelakkan diri daripada terkena daripada eksploitasi ini. Kat sini ada beberapa kemahiran yang saya boleh kongsikan. Pertama adalah membuat keputusan tidak terlibat dengan bahan terlarang. Sebab apa? Bila eksploitasi ini dia melibatkan semua. So kita kena ada keputusan untuk tidak terlibat dengan bahan-bahan yang negatif. Yang kedua, komunikasi secara baik semasa menolak ajakan seseorang. Di mana kemahiran ini perlu supaya kita tidak gaduh dengan orang yang memberi pekerjaan tu. Contohnya macam Irfan, saya bagi kerja, tiba-tiba Irfan kata, saya tak nak kerja ni. Tak nak tak boleh. So kita ada kemahiran psikososial ni, maknanya kita kena bercakap dengan baik. Kita tolak sebenarnya. Betul. Tapi kita kena fahamkan dulu macam mana kan cikgu. Ya, betul. Dan juga kita kena ada kesedaran untuk menjauhkan diri daripada kegiatan tidak bermoral. Bila kita dah ada pendidikan ni, orang kata kita boleh hindarkan diri pada perkara yang negatif. Yang paling penting ni hubungan interpersonal yang baik bersama keluarga. Kita kena ada satu ikatan yang kuat dengan keluarga. Sebab apa? Bila kita bersama dengan keluarga, kita pun tinggal dekat mana? Dekat rumah dengan keluarga. Itu boleh mendapatkan kita menjalin keluarga yang sihat. Seterusnya cikgu, silakan. Kalau tadi kita dah berdiskusi mengenai kemahiran kecakapan psikososial. Seterusnya cikgu, silakan. Kita sekarang ni kita nak tengok kepada murid. Hari ini kita belajar tentang eksploitasi. Saya nak minta murid untuk tunjukkan emoji, ekspresi mereka tentang pembelajaran hari ini. Sila lukis ekspresi. Nampaknya cikgu sedang bagi satu tugasan ringkas di mana ringkas saja nanti bagaimana keadaan hari ini, seronok ke tidak, seronok ke ataupun ke pening lah apa ni cikgu. Kita tengok lihat dulu apakah reaksi mereka. Baik, kalau dah sedia boleh angkatkan emoji tersebut, silakan. Mahadi tersenyum lebar. Iman juga. Fikri senyum dengan gigi lagi. Fazilah, dia tersenyum di situ. Bila saya tengok gambar-gambar ni saya sejuk je. Di mana mereka gembira dan juga dapat apa yang kita belajar pada hari ini. Cikgu. Mungkin cikgu nak tanya rumusan sedikit dari murid atau bagaimana? Selalunya guru yang buat rumusan. Hari ini saya minta murid saya untuk membuat sikit rumusan. Saya minta Mahathir untuk membuat sikit rumusan pada hari ini.
Okey, jadi apa yang saya boleh rumuskan ialah kegiatan ini bahaya kerana individu akan dipergunakan demi kepentingan dan keuntungan pihak tertentu. Kita perlu tahu punca terjadinya eksploitasi ini supaya kita sedar kesan kegiatan ini menyebabkan risiko terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi, pentingnya untuk kita ketahui cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi supaya diri dan orang sekeliling kita tidak menjadi mangsa kepada kegiatan negatif ini. Kita perlulah berhati-hati dan bijak memilih kawan atau pekerjaan serta menggunakan media sosial untuk benda yang bermanfaat sahaja. Saya sangat seronok pada hari ini kerana banyak ilmu yang saya dapat mengenai eksploitasi ini. Saudara Mahathir, wow, kalau kita tengok penjelasannya cukup panjang cikgu. Ya. Maknanya dia memang fokus dari awal sehingga ke akhir pembelajaran kita pada hari Ya, ini. betul. Kita tengok tadi dia cerita pasal maksud, kesan, punca, dan juga mengenai kemahiran. Okey, sebelum kita akhiri hari ini, saya ada bagi tugasan dekat murid, dan juga nanti murid-murid di rumah pun boleh buat. Saya minta murid untuk menjana idea untuk menghasilkan satu mesej kesedaran mengenai eksploitasi ini. Saya minta murid untuk tunjukkan hasil kreatif mereka. Baik, silakan. Mereka membuat penanda buku. Kami juga mempunyai perasaan. Baik. Betul. Yang bawahnya hentikan eksploitasi. Mesej ni fikir perasaan orang lain. Yang atas tu kurang jelas lah. Kurang jelas, tak nampak lah. Mazilah apa tu tak apa. Tak apa. Kalau kita tengok pada mesej-mesej ni, maknanya murid dia tahu bagaimana kita nak ekspresi kepada masyarakat. Selalunya kita tengok poster-poster kan. Murid-murid boleh buat apa saja ekspresi menggunakan, contohnya tadi murid menggunakan penanda buku. Boleh buat juga dalam bentuk pantun, sajak, lagu dan sebagainya. Kalau yang kreatif boleh melukis lah. Boleh melukis. Ifan pandai melukis? Boleh, tak ada masalah. Okey cikgu. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan sekarang ini Ifan dan cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid cikgu untuk hari ini? Silakan. Hari ini saya sangat berbangga sebab anak murid saya semua memberi kerjasama, respon dan juga kita tengok pada bintang-bintang tersebut. Ada bintang maknanya murid memberi respon yang baik. So beri tepukan sikit untuk diri sendiri. Nanti cikgu belanjalah mereka ada ni. Cikgu belanja. Baik cikgu. Tapi saya rasa cikgu boleh belanja lagi murid-murid kat rumah. Di mana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Bagi sikit. Kita boleh dapatkan bahan ulang kaji dan juga maklumat tambahan di portal Sumberku. Dan juga murid-murid juga boleh tengok pada buku teks. Buku teks pun ada latihan pengukuhan. Di mana murid yang buat hasil kerja hari ini ada dalam buku teks. Dalam buku teks. Ya. Baik. Terima kasih Cikgu Jafri kerana menemani Irfan sepanjang 1 jam ini berkongsi kepada kita mengenai eksploitasi, punca ataupun caranya dan di mana kita boleh hentikan eksploitasi ini. Baik, kita sama-sama doakan agar negara kita bebas eksploitasi dan semoga kita dapat kecemerlangan dalam hidup nanti, insya-Allah cikgu. Sekejap. Nama cikgu? Saya nak tanya satu soalan. Boleh? Satu soalan? Apa tu cikgu? Saya nak tanya Irfan lah. Saya tiba-tiba yang soalan ni. Okey. Nyatakan 2 jenis eksploitasi. Baik, senang lagi cikgu. Yang pertama kahwin paksa. Yang kedua pedofilia. Betul. Terbaik. Wah, tiba-tiba cikgu masuk terkejut saya. Baik. Terima kasih lagi sekali Cikgu Jafri kerana bersama Irfan hari ini tentunya dalam slot mendengar rendah di TV KPM. Kalau nanti kita berjumpa lagi, dengan itu saya Irfan Syahmi. Assalamualaikum. Bye.